Kisah seram di Lebuh Raya Karak. Mana kaki aku? Kisah ini bermula semasa Daud dan Manap dalam perjalanan balik kampung dari Kuala Lumpur ke Pahang. Setibanya mereka di Lebuh Raya Karak pada jam 2 pagi, mereka ternampak satu kemalangan melibatkan sebuah lori dan van yang baru sahaja berlaku kerana kedua-dua kenderaan tersebut sedang berasap. Daud dan Manap merupakan orang yang pertama tiba di lokasi kejadian, memandangkan tiada kenderaan lain lagi yang ada di sekitar kejadian. Daud memberhentikan keretanya ke tepi dan mengajak Manap untuk membantu mangsa. Walaupun berat hati Manap untuk turun kerana melihat keadaan van tersebut remuk teruk, pasti akan terlihat sesuatu yang tidak menyenangkan matanya. Sedang Daud menghubungi talian kecemasan, dia minta Manap untuk melihat keadaan mangsa. Melihat kedudukan lori dan van itu, boleh dirumuskan mereka bertembung dari dua arah yang berlainan. Pemandu lori pasir itu tersepit kaki dan tidak boleh bergerak. Kecederaan parah di kakinya membuatkan dia kelihatan lemah. Pemandu lori itu memandu keseorangan dan masih bernyawa lagi. Lantas Manap terus melihat keadaan mangsa van pula. Tiada kedengaran suara orang dari dalam van. Manap membuat andaian tiada yang sedarkan diri atau mereka sudah meninggal. Jika lihat keadaan van sebegitu teruk, mungkin tiada yang terselamat. Manap terlihat darah yang banyak meleleh keluar dari cermin van dan kepala pemandu van terkeluar dari tingkap depan mengalami kecederaan teruk di bahagian muka, menyebabkan dia berasa lemah longlai. Penumpang-penumpang van kelihatan tersepit dengan remukan van dari bahagian depan hingga ke bahagian bumbung menghimpit mangsa-mangsa di dalamnya. Manap membuat keputusan untuk ke tepi jalan untuk menunggu pasukan keselamatan sampai. Remukan sebegitu hanya pihak bomba sahaja berjaya membuka. Sedang Daud asyik menenangkan pemandu lori yang sedang lemah itu. Manap berjaga-jaga jika ada kenderaan lain yang tiba ke lokasi. Risau jika mereka tidak nampak lori dan van di tengah jalan. Tiba-tiba Manap terdengar suara orang meminta tolong dari arah semak. Dia terus bergegas ke arah suara lemah itu. Kemungkinan itu adalah suara penumpang van yang tercampak. Sekali lagi, Manap berasa lemah lutut apabila melihat seorang pakcik yang sudah tiada kaki sedang merangkak keluar dari semak meminta tolong sambil berkata, "Mana kaki aku? Tolong carikan." Manap menenangkan pakcik itu supaya bertenang. Bimbang akan kehilangan banyak darah jika dia banyak bergerak. Seluruh kedua-dua kakinya sudah tiada sampai paras pinggang. Daging paha hancur bergantungan serta tulang patah kelihatan tersembul keluar, membuatkan Manap mengajar pakcik itu mengucap. Manap membacakan kalimah syahadah, tetapi pakcik itu tidak mengikut sekali. Sebaliknya, dia memberitahu motosikalnya ada di bawah gaung, tapi kaki dia tidak tahu di mana. Manap membuat spekulasi bahawa ada 3 kenderaan yang terlibat dalam kemalangan ini rupanya. Dia pun bergegas ke arah keretanya untuk mengambil air mineral untuk diberikan kepada pakcik itu. Sebaik Manap kembali ke lokasi pakcik itu, dia berasa hairan kerana kelibat pakcik itu sudah tiada lagi di situ. Mustahil jika pakcik itu sudah jauh merangkak jika melihat keadaannya sebegitu. Dia berlega-lega mencari ke serata kawasan tetapi tidak menjumpai pakcik itu tadi. Akhirnya, pihak polis sampai ke tempat kejadian. Manap terus memberitahu pegawai tersebut bahawa ada seorang lagi mangsa menunggang motosikal cedera parah di tepi semak tadi, tetapi sudah tiada. Daud terdengar kata-kata Manap tadi. Lantas Daud menyepa membetulkan kenyataan Manap bahawa pemandu lori itu beritahu hanya van sahaja yang bertembung dengan dia. Manap menegakkan kenyataannya dengan menyatakan mungkin pemandu lori itu tidak perasan motosikal itu sondol atau mengelak lori itu dari arah belakang. Pegawai polis itu menghubungi bantuan pegawai polis lain melalui radio di kereta polis untuk membuat pemeriksaan di gaung mencari mangsa motosikal tersebut. Pihak bomba dan ambulan pun telah sampai. Daud dan Manap pun teruskan perjalanan balik kampung.
Mereka berdua tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan balik. Trauma masih lagi menyelubungi mereka berdua. 2 hari kemudian, Manap membaca akhbar mengenai kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Karak tempoh hari. Dia tidak puas hati bahawa laporan kejadian kemalangan itu tidak menyebut tentang mangsa motosikal langsung. Dia berasa gelisah, bimbang mangsa motosikal itu masih di sana dan mungkin sudah tidak sedarkan diri. Dia pun terus ke balai polis berdekatan dengan lokasi kejadian untuk membuat laporan polis dan menyatakan ada mangsa lagi tertinggal di sana. Kemudian, seorang pegawai polis yang bertugas di lokasi kejadian malam itu datang berjumpa dengan Manap. Pegawai polis itu berkata, mereka sudah memeriksa seluruh kawasan semak dan gaung itu. Mereka tidak menjumpai sesiapa atau motosikal di kawasan itu. Tetapi mereka telah menjumpai satu tulang kaki yang sudah lama tertinggal di dalam gaung itu. Hasil pemeriksaan forensik, tulang itu sudah 3 tahun berada di situ. Pihak polis menyatakan mereka terpaksa menyemak DNA untuk mengetahui tulang kaki kepunyaan mangsa kemalangan 3 tahun dahulu. Tempoh masa 3 tahun akan menyukarkan pihak polis mengesan kepunyaan siapa. Walau bagaimanapun, pihak polis mengucapkan terima kasih kepada Manap kerana memberitahu mengenai hal gaung itu. Jika tidak, mungkin mereka tidak memeriksa kawasan itu. Manap sekali lagi berasa lemah longlai terduduk termenung di situ, memikirkan siapakah pakcik yang tidak berkaki malam itu. Fikirannya menjadi kusut dan suara pakcik itu terngiang-ngiang di telinganya. Bayangan pakcik itu masih lagi bermain di mindanya. Sehingga kini, Manap masih tidak dapat melupakan kisah hitam ini. Dia berharap semoga roh pakcik itu tenang di sana setelah tulang kakinya dijumpai. Mana kaki aku? Tolong carikan.